A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis saah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini menyambung tilawah dan tadabbur dalam surah Al-Insan, insya-Allah. Alhamdulillah, kita nak mulakan malam ini dengan nak membaca dulu ayat yang ke 12 hingga ayat yang ke 15, insya-Allah. Hingga ayat ke 16 boleh. Ayat 12 hingga ayat yang ke 16, insya-Allah. Haji Ayah dah ngaji ayah ada. Alhamdulillah. Boleh aja ya? Boleh Ustaz, insya-Allah. Baik. Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. Terjemahan ayat 12. Okay. Dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan dari sutera. Mereka berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari, usahkan hawa panasnya, dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Dan selain itu diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayan bijana dari perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca, nampak jelas isinya. Keadaannya laksana kaca sedang ia dari perak. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Baik, insya-Allah. Kita masuk pada cerita tentang nikmat, sebahagian nikmat yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Pada ayat ke-12 sebelum ini yang sebutkan wajazahum dan Allah membalas kepada mereka.
Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ketika di dunia mereka melakukan apa pun amalan, apa pun pekerjaan, mereka tidak menginginkan kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka orang yang tidak menginginkan balasan daripada manusia, dia mengharapkan balasan daripada Allah, maka Allah akan membalas, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Alasan. Maka di sini mereka buat kerana nak Allah balas. Boleh tak macam tu? Masuk tak pada bahagian ikhlas? Buat sebab nak Allah balas. Boleh ke? Ke buat tu kan kena ikhlas, tak boleh nak mengharapkan apa-apa balasan. Tapi kalau kita buat tu sebab nakkan Allah balas ataupun nak syurga contohnya, adakah boleh ataupun tidak? Boleh Ustaz. Boleh. Lebih kita nak buat untuk apa lagi kalau tak untuk syurga Ustaz? Betul lah kan? Nak buat untuk apa lagi kalau bukan kerana Allah kan? Nak dapatkan balasan kepada Allah Azza wa Jalla. So boleh lah kan? Sebab di sini wajazahum, Allah sebutkan Allah beri balasan kepada mereka. Kenapa? Kerana ketika di dunia dulu mereka tak mengharapkan balasan daripada manusia. Dan bentuk amalan, ya saya. Tapi kalau betul-betul ikhlas macam Rabiatul Adawiyah, dia tak minta balasan, dia minta Allah sahaja. Kan? Jika seperti Rabiatul Adawiyah, dia tak mengharapkan balasan apa-apa, dia hanya nakkan Allah Azza wa Jalla sahaja. Itu yang 100% ikhlas. Baik. Jadi macam mana? So yang nakkan balasan tu boleh jugalah. Boleh lah. Boleh Tapi lah. tak 100%. Kan. Setuju yang itu? Semua setuju? Saya ingat Ustaz, setiap pada kita ni at the back of our mind kan. Kalau kita buat yang baik ni, yang kita pergi semayang, kita buat itu, sedekah sana sini, buat amal, ibadah semua tu. Sebenarnya at the back of our mind tu untuk apa? Semua sebab kita tahu kan, Allah akan beri ganjaran kat kita kan. Tapi kita tak mention lah, aku buat ni sebab aku nak pergi syurga ni. Ni pasal tu aku tak ada lah kita cakap macam tu kan. But I think at the back of our mind, every one of us, semua ada keinginan tu lah. Pun tak tahulah. Betul. Sebab tu dalam Quran, kalau kita perasan banyak Allah sebutkan tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Betul tak? Perasan tak? Ya kan? Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah selalu gandingkan dua perkara ni kan? Kenapa tak digandingkan dengan benda yang lain? Beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ataupun beriman kepada Allah dan para malaikat. Ataupun beriman kepada Allah dan juga kitab. Kenapa Allah gandingkan dua? Beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ataupun hari kiamat. Kerana ia menunjukkan kepada dua kumpulan manusia dalam beramal. Ada orang yang dia beramal yang push dia itu adalah sama ada ganjaran ataupun takutkan hukuman. Betul tak? Kadang orang buat kerja sekolah sebab apa? Takut esok cikgu suruh berdiri atas kursi. So dia buatlah homework. Kalau tak ada hukuman tu, memang dia tak buat lah. Ada yang buat homework sebab apa? Sebab dia nak berjaya. Dia nampak kan, dia nak lulus exam, kemudian seterusnya. So dia buatlah homework. Maka ada orang yang buat sesuatu amalan kerana nakkan ganjaran ataupun takutkan kepada hukuman. Dan ada orang, ya, kalau betul-betul cinta pada Allah, cinta tu buta. So kita buat kerana Allah sahaja, tak ada minta, tak fikir ganjaran. Bagi tak apa. Sebab kita tahu Allah akan jaga kita. betul. Masa saya kerja dulu, tak tahu pun gaji berapa, kerja sahaja supaya siap kerja tu. Sebab itu tanggungjawab. Jadi saya tak tahu sampai ke tahap tu Ustaz, macam susah kan. Nak sampai ke tahap, sebab sekarang ni kita masih lagi di tahap kita takut akan hukuman, takut neraka. Itu yang lebih utama berbanding yang lain. Ustaz, tapi kita kena fikirkan juga ada ganjaran sebagai motivasi untuk kita beramal kan. Ya.
Saya sokong semua. Saya sokong, semua saya sokong. Betul, betul kan. Kita baratkan ganjaran, kita takutkan kepada azab Allah SWT. Ganjaran itu sebagai bentuk motivasi kan, dan sebab itu dalam Quran Allah bawakan cerita-cerita tentang syurga sebagai bentuk motivasi, kerana ada orang yang dia bergerak kan, dia itu menjadi dia punya pushing factor dia kan, dengan melihat ganjaran-ganjaran kan, dapat bonus ke, dapat hadiah bercuti, hadiah umrah kan, dapat hadiah kereta. So dia motivated dengan perkara-perkara yang sebegitu. Ada yang sebaliknya, sebab itu Allah bawakan juga cerita tentang neraka, kerana ada orang yang dia akan bergerak dengan hukuman yang dia takut dengan hukuman. Maka sebab itu kalau kita lihat Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran, Allah gandingkan beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Okay. Kerana Allah tahu dalam beramal manusia ada dua kumpulan. So tadi dia bergerak kenapa? Kerana nakkan ganjaran ataupun takutkan kepada hukuman. Okay. Dia nakkan ganjaran atau takutkan hukuman. So ini salah satu sebab manusia bergerak. Itu yang Allah sebutkan dengan apa? Beriman kepada Allah dan juga wal yaumil akhir, dengan hari akhirat. Dan satu lagi kumpulan manusia, ada orang yang dia beramal dan dia hanya inginkan Allah Azza wa Jalla sahaja, tak ada lain. Tak ada yang lain. Sebab itu dalam Quran Allah letakkan beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kerana Allah tahu hamba-hamba dia ni ada dua kumpulan. Ada orang yang boleh je, kerana dia rasa itu adalah tanggungjawab dia, dia lakukan. So dia buat itu kerana Allah Azza wa Jalla tanpa dipikirkan lagi ganjaran ataupun hukuman. Boleh tak? Boleh. Allah raikan. Ada orang yang dia kena ada ganjaran dan juga hukuman untuk dia bergerak. Boleh tak macam itu? Boleh. So itu dalam Quran Allah gandingkan beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kerana Allah beritahu hamba dia ada dua kumpulan. So okey ke kalau kita beramal hanya nakkan Allah Azza wa Jalla? Boleh. Boleh ke kalau kita beramal kerana nakkan ganjaran ataupun takutkan hukuman? Boleh. Tak ada masalah. Itu selalu digandingkan dua perkara ni. Dua perkara ini. Beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kan? Kalau cerita tu'minuna billahi wal yaumil akhiri. Man amana billahi wal yaumil akhiri. Itu bentuk dalam. So okey, dua-dua pun okey kan? So itu saya sokong semua. Sebab dua-dua pun boleh, tak ada masalah. So kita carilah apa yang drives kita kan. Ada orang yang dia bergerak kerana ganjaran, ada yang kerana hukuman, dan kadang-kala kita kan waktu tengah iman tu tengah jatuh, kita akan bergerak mungkin dengan hukuman, takutlah kena ni kan, ataupun waktu iman tu tengah jatuh kita tergerak dengan aku nak ni lah. So pun kita pun motivated dengan perkara yang demikian. Wajazahum, maka Allah yang akan memberi balasan kepada mereka, dan Allah sebaik pemberi balasan, dan balasan yang kalau Allah berikan, Allah tidak pernah simpan ataupun kedekut dalam nak memberikan balasan. Dan kriterianya ialah wajazahum bima sabaru, kerana dulu ketika di dunia mereka bersabar. Dan kita dah sebutkan bahawa sabar dia adalah perbuatan dalaman yang kita tak nampak. Perbuatan dalaman. Dan ini adalah perkara yang sangat-sangat susah untuk dilakukan. Sebab itu Allah sebutkan hanya satu je. Wajazahum bima sabaru je. Allah tak sebut wajazahum bima, dan Allah beri ganjaran kepada mereka dengan solat mereka, dengan zakat mereka, dengan infak mereka, dengan puasa sunat, dengan bangun malam. Allah tak sebutkan. Allah sebut satu je, bima sabaru. Kerana dalam nak melakukan apa-apa pun dia perlukan kepada kesabaran. Bukan mudah nak tetap solat fardu 5 waktu, nak solat on time, nak solat berjemaah. Bukan mudah nak tambah dengan solat sunat ataupun puasa sunat. Bukan mudah nak keluarkan duit untuk berinfak. Itu semua perlu kepada kesabaran. Kerana apa?
Kerana kita sedang melakukan sesuatu yang kita tak nampak hasilnya depan mata. Kalaulah setiap kali kita melakukan amalan itu Allah nampakkan, Allah zahirkan ganjarannya, maka kan, setiap orang pun memang akan buat segala kebaikan. Dia tak akan simpan dah tu, dia akan infak aja, dan tak adalah lagi apa kan nilai yang nak diberikan sebab dah nampak. Tapi kesabaran diperlukan dalam nak melakukan apa-apa pun, bahkan umumnya dalam kehidupan. Nak menjadi seorang Muslim, nak taat kepada Allah, nak jadi seorang hamba, itu akan mencabar kita punya kesabaran. Dan ia adalah sesuatu yang berkaitan dengan dalaman ataupun kita sebut sebagai perasaan. Allah akan gantikan dengan jannatan, satu syurga ataupun kebun, wa hariran, dan sepersalinan daripada sutera. Yang kita telah sebutkan kenapa diberikan pakaian daripada sutera, kerana orang pakai sutera bukan hari-hari. Orang kalau pakai sutera, maknanya dia ada satu majlis yang sangat istimewa yang dia nak hadiri. So masuk je dalam syurga, baju dah siap. Dia kata, tuan, tukar baju. Tukar baju. Bila kita pun dah suit up, tahu dah ini, bila kita pun disediakan dengan pakaian daripada sutera, kita memakainya pun kita dah tahu dah, ini mesti ada satu yang istimewa. Apa dia kita tak tahu lagi, tapi kita tahu pasti sesuatu yang istimewa. Allah sebutkan di sini yang diberikan ialah jannah. Jannah ini syurga, ataupun kalau kita lihat pada makna perkataan itu sendiri, dia adalah kebun. Kenapa Allah namakan sebagai syurga itu dengan menggunakan perkataan jannah ataupun kebun? Antaranya ialah kerana bila kita membayangkan kebun, apa yang kita bayangkan? Hijau, kita bayangkan tenang, dengar bunyi burung kan, nampak tupai ke kan, duduk lepak dekat pondok kan. Kita membayangkan suasana yang tenang. So suasana yang tenang tu di mana? Tenang tu di dalam, pada perasaan. So yang Allah sekarang ini sedang melayan kita adalah perasaan kita dulu. Allah layan tentang perasaan. So Allah bagilah dulu kebun, pemandangan yang kita tengok itu seronok, yang menyenangkan hati. Kenapa? Kerana di dunia kita dah bergundah gulana, kan? Sudah berendam air mata dalam nak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika di syurga, Allah berikanlah kita, Allah cover balik perasaan-perasaan kita dulu yang sedih-sedih itu. Allah mulakan dengan perasaan tenang, perasaan rileks, sebagai bentuk awal nikmat kepada penghuni syurga. Perkataan jannah juga, ia sama wordnya, kalau kita tukar baris sikit dengan perkataan junnah. Junnah ni apa? Junnah ialah perisai. Nabi sebutkan dalam hadis, wasaumu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Perisai daripada apa? Menghalang daripada hawa nafsu yang aktif nak menyuruh kita melakukan kesalahan. So jannah kenapa diberikan? Kerana ketika di dunia, mereka ini adalah orang-orang yang menyediakan pendinding pada diri dia untuk mengekang hawa nafsu dia. So oleh kerana itu Allah kurniakanlah kepada dia di akhirat dengan jannah. Wa hariran, ini barulah bercerita tentang fizikal punya nikmat, kan? Beri pakaian daripada sutera, pakaian yang selesa, di custom made. Bila pakai itu memang ikut kita punya ukuran badan, kan? Munafiqun 2 junnah. Betul, ada guna perkataan junnah. Custom made ikut kita punya ukuran badan. Dan kadang-kadang kalau kita pergi hantar tempah baju pun, bila siap kadang tak kena kan dengan kita punya badan. Ada je kadang-kadang kan yang ada bahagian dia tak 100% lah, kadang kita berpuas hati.
Walaupun kita hantar itu custom made untuk kita, tapi ini berikan pakaian yang mengikut kita punya ukuran badan perfectly, dan dia nikmat kepada badan kita. Dah mula Allah nak berikan. Kenapa Allah berikan nikmat kepada badan juga? Kerana badan inilah ketika di dunia yang kita berpenat lelah dengannya, kan, melakukan kebaikan, menahan diri daripada melakukan dosa dan juga kesalahan. So Allah raikan bukan saja perasaan dalaman kita, luaran fizikal kita juga Allah raikan. Dan kita semua, kan, saya rasa pernah experience bila kita pakai pakaian yang nak bagi majlis yang istimewa, kan, pakai baju Melayu sepasang ke, kan, pakai pakaian yang special. Bila kita pakai saja pun kita dah rasa seronok dah. Bila pakai itu kita dah rasa feel itu dah berbeza dah. Belum lagi kita pergi majlis itu, baru pakai kat rumah tu, dah rasa macam wah, okay, seronok dah. So itu kegembiraan awal yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Kemudian Allah sebutkan pada ayat ke-13, muttaqiin. Mereka berehat di dalam syurga. Baik, muttaqiin dia takkan dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. So muttaqiin dia adalah bentuk duduk yang saya kira kita semua pun maklum. Dia adalah bentuk duduk raja-raja dulu. Kalau tengok orang selalunya digambarkan dengan Arab punya style lah, kan. Kenapa? Kerana mudah untuk orang Arab faham, bayangkan. So Allah gunakanlah cara yang ada dalam masyarakat Arab. So mereka, kalau orang yang kaya-kaya ataupun raja-raja tu, dia ada pelamin dia, kan, kemudian dia duduk kat situ. Al-ittika ni dia duduk menyengit dengan dia punya lengan dia tu, kan, dengan kaki terangkat sebelah. Macam kita selalu duduk atas kursi Arab tu lah, kan, Arab punya sofa atas lantai tu, kan. Kita mungkin orang Malaysia ada yang mungkin duduk tegak lah, tapi Arab dia tak ada duduk tegak. Kalau kat majlis tu dia ada satu bantal yang dia akan duduk sengit macam tu. Duduk begitu melambangkan apa? Melambangkan kepada apa? Melambangkan suasana yang santai, yang rehat. Suasana yang santai dan juga rehat. Kenapa? Kerana kat dunia, kan, ibadullah ini mereka dah bersusah payah, dah berpeluh-peluh. Mereka ibarat petani yang menanam, yang menyemai biji benih mereka, yang mereka jaga hari-hari. So mereka dah penat dah bercocok tanam ketika di dunia. So sekarang adalah waktu dia berehat-rehat. So Allah berikan, selepas daripada dia dah bersiap itu, Allah berikan muttaqiin, menunjukkan, memberi gambaran mereka sedang dalam keadaan yang relax dan juga santai. Muttaqiin juga memberi gambaran kepada kita bahawa mereka berada dalam keadaan yang selesa. Sebabnya, kan kadang-kadang kalau mungkin ada yang ada pengalaman, kalau kita pakai kot, kan, sepasang tu, kan, pergi majlis dengan pakai bow tie, kan, kot sepasang pakai bow tie, macam ni rasa dia tak selesa, kan, kadang duduk. Sebab nak pakai tu nak kena ikut ukuran badan. So kadang bila duduk tu memang kena duduk tegak, kan. Kadang dia kurang selesa. Pakaian tu best untuk pakai, tapi dia kurang selesa. Kita pakai baju Melayu sepasang yang samping, kan, dia sedap pakai, kita rasa macam uish, wah, kan, seronok pakai, tapi dia kurang selesa, betul tak? Kena jaga duduk samping tu biar tegak, tak boleh duduk nak sengit. Dia pakaian yang seronok untuk pakai, tapi kita tak rasa relax memakai dia, betul tak? Terutama bila pakaian-pakaian yang rasmi lah, untuk majlis-majlis yang rasmi. So muttaqiin, Allah nak bagi tahu mereka kan dah pakai hariran, pakaian persalinan daripada sutera tadi, dan Allah nak bagi tahu mereka selesa dengan pakaian tu, duduk santai-santai, memang relax pakaian tu, pakaiannya tu sedap, kan, seronok dipakai, dan mereka duduk dalam keadaan yang relax, nak menggambarkan mereka benar-benar sedang menikmati momen itu, kan. Biasa kita kalau pergi dinner dekat hotel contohnya, kan, guna pakai kot baju Melayu sepasang, pakai songkok butang sampai atas, tak selesa, kan, memang tak selesa, kan. Bolehlah tahan sekejap, lepas tu lama-lama tak selesa lah, duduk pun kena tegak, tak boleh nak ni sangat, kan. Kalau pakai kot yang fit tu, orang panggil kat belakang nak pusing tu,
dengan badan-badan sekali kena pusing sebab baju tu dia kan. Begitu. So, muttaqiin beri gambaran apa? Mereka ni dalam keadaan yang sangat selesa, duduk berehat-rehat. Muttaqiina fiha 'alal araik. Ustaz, Ya saya. muttaqiin ni macam duduk Cleopatra tu ke? Betul, macam duduk Cleopatra tu. Macam duduk Cleopatra. Betul. 'Alal araik. Baik, saya terjemahkan dengan pelamin-pelamin yang berhias. Al-ara'i ini dia, kalau nak bagi gambaran, dia lebih kurang macam Cleopatra, tapi dia sebenarnya lebih dekat macam apa? Kita panggil wakaf. Orang putih panggil macam kebena tu. Oh, Saya tunjukkan gambar. Ada siap gambar. Dia lebih kurang macam ni. Dia satu tempat duduk yang ada tempat sandar yang boleh recline, tempatnya tu open. Dia open. In fact yang ni ada bumbung lah, ada bumbung. Yang dia sebenarnya dia tidak berbumbung. So ini lebih kurang gambaran al-araik. So kalau kita sebut macam kebena ni, dia selalu kita letak kat mana? Selalunya dia berada di mana? luar kan? Dia berada di luar dan berada di tempat yang pemandangannya tu cantik, betul tak? Tempat yang pemandangannya tu cantik. Selalunya berada di tempat-tempat percutian. Kalau kat rumah pun dia tak adalah kat rumah orang biasa-biasa, dia ada kat rumah orang kaya, menghadap swimming pool ke dan sebagainya. Okay. So ini lebih kurang gambaran al-araik. Satu tempat duduk, ada tempat sandar, dia boleh recline macam tu, dan tempat dia adalah open, dia bukan tempat yang tertutup. Okay. So kalau dah terbuka macam tu, kan, mestilah macam, kita tahan tak nak duduk kat tempat macam tu lama-lama? Mak Saleh mungkin sukalah kan, kita pukul 9, 9.30, pukul 10, dah tak tahan lah, sebab panas kan. Mak Saleh dia sukalah, berjemur sampai ke petang kan, lagi panas lagi dia suka kan. So macam mana untuk kita? Panas kan. So itu Allah sebutkan selepas itu, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari, usahakan hawa panasnya, dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. So mereka tak nampak matahari, tak rasa juga panas, dan tak juga suhu itu terlampau sejuk. Beritahu pada kita tak tahu nanti di sana masih adakah lagi siang ataupun malam. Kita tak tahu. Sebab Allah kata tak nampak matahari. So adakah tak ada matahari ataupun tak ada siang? Adakah tak ada malam? Wallahu a'lam. Kerana apa? Kerana masa itu adalah sebahagian daripada makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan bila bercerita tentang akhirat, dia adalah apa? Infinity. Dia dah tak bermain dah dengan masa. Dia dah tak ada kira dah tentang masa. So ada malam ke siang ke, wallahu alam, tidak diketahui. Tapi yang pastinya suasana itu dia tidak panas dan juga tidak terlampau sejuk. Kenapa? Kerana kita tak suka panas, tapi kita juga tak suka terlalu sejuk. Kita suka yang nyaman-nyaman sahaja. Dan antara suhu yang nyaman adalah di mana? Banyak tempat lah kan. Banyak tempat lah suasana yang nyaman tu kan. Kat Cameron ada, Genting ada kan. Dan ketika saya di Yaman dulu pun suasananya adalah nyaman. Kerana saya dulu di Sana'a di kawasan yang tinggi kan. Kawasan yang tinggi. So dia sejuk yang nyaman. Kalau kata musim panas dia pun kan, panas dia tu tak terik lah macam umrah tu, panas dia dalam 23, 24. Dan kalau kita kena kat matahari, kita akan rasa ini cahaya matahari. Kita berdiri je contoh dekat tempat yang berbumbung kan, so kita akan mula rasa nyaman. Dalam rumah memang tak ada kipas lah. Di sana dalam rumah dekat hotel ke pergi memang tak ada kipas.
Aircon apatah lagi. Tak ada. Kipas pun tak ada, aircon lagilah tak ada kat sana. Tapi mungkin kalau belah-belah Hadramaut memang kena ada lah. Kena ada kipas, kena ada aircon. Sebab belah sana belah-belah panas. Sana panas. Belah Aden, Hadramaut, dia belah yang panas. Sebab tu orang belah sana pun kulitnya gelap-gelap sikit berbanding dengan sana. So kita suka duduk dalam sejuk, tapi kita tak suka sejuk sangat. Kita suka yang suasana yang nyaman, dan itu yang Allah akan berikan. Kadang kita duduk kat hotel mewah, kadang kan airconnya centralized kan, ataupun kejap kan nak sejukkan, sejuk sangat kan, kita naikkan suhu dah panas pula, so kita tak tahu kan nak buat macam mana, nak adjust dah tak boleh. So ini duduk santai dengan suasana ataupun cuaca yang sangat-sangat nyaman. Baik. Apa lagi? Allah kata wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wadaniyatan ini ia sambungan daripada atas. Sambungan daripada atas. Apa yang atas tersebut? Mereka duduk dekat kabina tu, relax, tak panas, tak sejuk. Kemudian apa? Wadaniyatan alaihim. Didekatkanlah kepada mereka apa? Ini perkataannya daniyah. Daniyah maksudnya apa? Merendah. Kenapa? Kerana pokok kita maklum dia tinggi dan kita duduk di bawah lah, lagi-lagi tengah duduk memanglah lagi rendah. So nak bagi tahu dahan itu dia merendah kepada penghuninya yang berada di situ. Sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka, dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Ini layanan awal yang diberikan. So Allah belum cerita lagi tentang layanan daripada manusia. Allah cerita dulu tentang layanan daripada tumbuh-tumbuhan. Mereka itu tunduk, patuh kepada apa? Kepada penghuni syurga itu. Kenapa? Kerana sebagai balasan kepada ibadullah ini ketika atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Waktu kat dunia dia orang buat macam mana? Mereka adalah orang-orang yang tunduk merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. So ketika di akhirat, di syurga, mereka tak perlu lagi tunduk merendah diri. Allah tundukkan semua benda untuk mereka. Dan di antaranya ialah dahan-dahan pokok yang memang tak pernah terjadilah dekat dunia perkara tersebut. Manusia tunduk merendah diri ataupun serve kepada manusia itu di dunia dah ada. Tapi ada tak pokok menundukkan diri dia kepada manusia untuk mudah dia nak ambil buah? Tak ada. So Allah mulakan dulu dengan cerita tentang pokok-pokok. Sebelum kejap lagi Allah cerita tentang pelayan-pelayan. Kerana ada pelayan dekat Malaysia pula, dekat dunia, itu memang antara yang manusia ada. Tapi pokok yang dia merendah sendiri sampai depan muka, kan, itu perkara yang luar biasa. Dan merendahnya pokok tu hingga sampai orang yang duduk tu tak payah nak macam ni, tak payah nak mengangkat tangan dia ke atas macam tu sebab nak petik. Tak perlu pun. Kenapa? Sebab nak angkat tangan tu penat. Kena keluar tenaga. So Allah bagi dia sampai je depan muka. Kalau dia nak ngangah je pun, buah tu boleh sampai ke depan dia punya mulut. Nak menunjukkan betapa Allah merendahkan wadaniyatan, merendahkan pohon-pohon syurga itu kepada mereka. Zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Kita lihat pada perkataan wa dhullilat dan tadlilan. Jadi dua perkataan yang berulang. Pertama, qutuf ini maksudnya ialah yang dimaksudkan umumnya buah-buahan lah, kan. Tapi perkataan qutuf ini digunakan untuk Arab guna untuk apa?
satu tangkai anggur dan juga tamar. Anggur dan juga tamar. Kenapa? Kerana itulah buah-buah yang ada dulu pun kan di sana. So Allah gunakan perkataan yang mereka faham. Perkataan zullilat dan juga tazlilan, ia berasal daripada perkataan zullun. Zullun. Apa maksud zullun? Rendah ataupun hina. Kan? Macam Allah sebutkan, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, Allah dialah pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha', dia memberi kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia mengambil kerajaan kembali daripada siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan dia memuliakan sesiapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha'. Okay, wa tudhillu man yasha'. So tudhillu ini apa? Tudhillu menghinakan, merendahkan. Ini perkataan wa dhullilat. So Allah beri gambaran bahawa pohon-pohon di syurga ini, mereka bukan saja merendahkan diri, tetapi mereka merendahkan diri, menundukkan diri dalam keadaan apa? Dalam keadaan humble. So dia adalah apa? Humble movement. Berbeza dengan Allah terangkan situasi ini dengan detail. Kalau kita sebutkan sesuatu yang merendah datang, dia boleh datang dengan pelbagai cara, betul tak? Boleh datang dengan laju. So kalau datang dengan laju, apa jadi? Kita akan terkejut lah kan. Tiba-tiba je datang depan muka kan. Datang macam Superman tu. Tiba-tiba muncul je buah tu depan muka. Kita macam berhajat, tiba-tiba zap datang depan muka, kita akan terkejut. Kan? So best tak benda tu? Tak best lah. Kan? So Allah gambarkan di wazullilat, dia merendah tapi dalam keadaan yang dia humble. So pergerakannya itu slow. Macam seorang hamba, macam kita bila jalan kan, nak kita bayangkan dengan raja lah mudah kan. Dengan raja. So bila orang nak menghantar sesuatu dekat raja kan, nak hantar file lah contohnya kan. Macam ni jalan dia? Dia akan jalan macam biasa ke tak? Dia akan jalan dengan sopan santun. Kalau kata dulu istana kayu, dia akan jalan tu slow, jangan bunyi lantai kek-giok ataupun bunyi dia punya tapak kaki tu. Nak menunjukkan apa? Pergerakannya itu sangat tertib dan menjaga adab supaya tak mengganggu raja ataupun supaya raja tu tak rasa terganggu. Kalau tak pun, kalau katakan orang berjalan datang kepada kita dan dengar bunyi dia berjalan, bunyi tapak kaki ke, bunyi kasut ke, kita rasa okey tak? Okey je. Sebab dah berjalan, memang ada bunyi, itu perkara yang normal. Tapi Allah nak bagi tahu betapa penghuni syurga ini dimuliakan sampai pohon yang merendah datang itu pun, nak mendekat dengan mereka pun, mereka datang dengan kadar yang slow, yang membuatkan penghuni syurga tak rasa terganggu. Tak rasa terganggu. Tidak dia terlalu laju dan juga tidak terlalu perlahan. Kalau perlahan kan lambat, tunggu bila nak sampai. Kan? So pergerakannya itu just nice, sesuai dengan apa? Keinginan penghuni ataupun ibadullah itu sendiri. Dan dia tak rasa terganggu dengan pergerakan tersebut. Itulah wa dhullilat qutufuha tadlila. Kalau kita lihat dalam tafsir, perkataan tazlilan ini dalam tafsir menyebutkan memberi gambaran tentang seseorang yang menaiki kuda. Seseorang yang menaiki kuda. Mungkin kalau ada siapa pengalaman yang biasa menunggang kuda. Kalau kita dah biasa dengan kuda tu, dia akan ada apa? Dia macam ada chemistry. Ada tak? Dia macam ada chemistry. Hingga kan penunggang kuda tu, dia memegang tali kuda dan apabila dia nak membelok ke kanan, contohnya bila nak belok ke kanan, adanya chemistry antara dia dengan kuda tu sampaikan dia tak perlu tarik tali tu, tak perlu tarik kuat, dia macam mungkin tergerak sikit je dan kuda tu dah tahu dah dia nak mengarah ke
nak mengarah ke mana. Itu gambaran tadlilan yang kita tafsir berikan. Dan menunjukkan apa? Betapa buah ni, pohon-pohon yang akan mendekat, yang pohon-pohon buah yang akan mendekat dengan penghuni syurga ni. Tak perlu kita nak sebut, tak perlu kita nak apa-apa. Kita baru terasa sikit je, dia dah datang terus mendekat kepada kita. Tak perlu kita nak macam sampai rasa nak buah rambutan, tak perlu sebut, memang tak perlu sebut pun, tak perlu fikir, dia hanya macam kita terasa sikit je, maka buah itu pun akan datang kepada kita. Itu yang Allah gunakan, wa dhullilat qutufuha tadlila. Ustaz, Ya, saya. bukan maksud kata pohon-pohon tu, pohon buah tu memang dah ada dah. Bukan macam tu kan? Pohon-pohon buah tu memang dah ada. Tak adalah macam tu kan? Dia akan duduk dan dikelilingi dengan banyak pohon-pohon lah. Cuma nanti pohon yang akan datang tu ikut pohon yang dia nak buahnya lah. Kita teringat lah. Apa Bunyi tu teringat. betul. Itu yang akan datang. Betul. Macam butler serving the boss. Betul. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddah, dan selain itu diedarkan kepada mereka. Baik, sampai kat sini barulah Allah cerita tentang adanya nanti pelayan. Tapi ni belum lagi lah actually, sebenarnya Allah cuma guna wa yutaf je, dan diedarkan. Siapa yang edarkan wallahu alam. Tapi kalau kita membayangkan, dia akan adalah pelayan yang mengedarkan. Nanti kat bawah tu nanti Allah akan sebut jugalah antara yang akan mengedarkan tu adalah wildan, kan, di sini pada ayat yang ke-19 ni. Sekarang Allah bukan nak cerita tentang adanya pelayan, belum dulu. Allah nak cerita tentang apa yang akan diberikan kepada mereka. So Allah sebutkan wa yutafu alaihim bi'aniyatin. Baik. Diedarkan kepada mereka dalam kurungan oleh pelayan-pelayannya bijana dari perak. Bijana dari perak. Sebahagian ini dia umpama sambungan pada apa yang dah disebutkan di awal. Awal surah Al-Insan, bila Allah bercerita tentang Al-Abrar, Allah kata apa? Innal abrara. Apa dia? Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ni ayat kelima ni. Okay. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan kebajikan, mereka meminum dari piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Sini digunakan perkataan bekas minuman itu apa dia? Ka'sin. Bekas minuman itu disebutkan dengan ka'sin. Dan sekarang pada ayat yang ke-15 ini, bekas minuman itu apa? Aniyatin. Nak menunjukkan ini adalah jenis minuman yang lain daripada yang awal tadi. Jenis minuman yang lain daripada yang awal tadi. Kan ada banyak minuman dalam syurga kan. So awal-awalnya diberikan minuman daripada arak. So ini adalah bentuk minuman yang lain. Baik. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin. Bekas yang bijana daripada perak ini. Dan satu lagi Allah sebutkan selepas daripada itu ialah satu lagi wa akwab. Ini satu lagi. Ada dua. Satu Allah gunakan aniyah, satu lagi dia adalah akwab. Perkataan akwab ini, so kita ada ka'sin, kita ada aniyah dan kita ada akwab. So ini tiga cerita pasal minuman lah ni. Dia berkaitan dengan minuman. Dan bila sebut tentang akwab, maka orang Arab dah ada dalam kepala dia. Akwab tu macam mana? Kalau macam kita lah, kita sebut gelas lain, sebut cup lain, kan? Sebut botol lain. So tapi itu semua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan minuman. Maka bila sebut
tentang akwab, maka ada beberapa perkara yang bila sebut je akwab, Arab akan keluar kat kepala dia. Baik. Yang pertama ialah akwab ini adalah satu, dibuat daripada kaca lah, umumnya dibuat daripada kaca. Kan? Aniyah dan juga akwab. Bentuknya adalah bentuk sesuatu yang dia macam buju. Dia sesuatu yang macam buju. Okay. Itu yang pertama. Macam buju. Yang kedua, dia mempunyai kalau dalam kitab menyebutkan dia ada unukun qasir. Unukun qasir. Unuk ni leher, qasir pendek. So dia ada leher yang pendek. Kan? Lagi apa? Dia apa tu? Pada bahagian atas akwab itu dia mengecil. Pada bahagian atas itu mengecil. Bermaknanya apa? Bermakna bahagian bawah lagi besar daripada bahagian. Ustaz, agaknya macam kan dekat restoran apa ni, hotel yang dia serve arak tu, dia ada different bentuk gelas bergantung kepada apa yang dia serve. Saya pun tak pandai sangat lah, tapi yang saya tengok kan macam kalau dia serve apalah jenis-jenis arak yang berlainan lah. Dia ada yang gelas biasa je, rendah, ada yang gelas ada kaki, ada yang ada kaki panjang, lepas tu atasnya bulat. Betul. Betul. So akwab, bila sebut akwab, so ini gambaran yang Arab ada, saya bawa kan. Dia Arab akan bayangkan apa tu, yang atas lebih kecil daripada yang bawah dan dia tak ada pemegang. Kaksun ataupun aniyah ada pemegang. Akwab dia tak ada pemegang. Dan orang akan pegang kat mana? Orang akan pegang dekat dia punya atas tu, dekat dia punya unuk, dekat dia punya leher tadi, dia punya neck tu. Orang akan pegang di sini. So bila kita gambarkan, bentuk dia jadi macam bentuk apa? Jadi macam botol bia je Ustaz. Maka dia jadilah bentuknya seperti botol arak. So ini gambaran akwab. Satu yang atasnya tu kecil kan, dia mengecil ke atas, maksudnya body dia besar, dia mengecil ke atas, dia tak ada handle dan orang akan pegang dekat dia punya neck dia, dekat dia punya leher. Betul kicap. So ini yang disebutkan mereka apa, diedarkan. Yutaf ni dia sama dengan tawaf. Dia ditawafkan. Bagilah berulang-ulang bi'aniyah. Aniyah sekarang ni dia macam gelas yang betul macam tadi Atik Ani sebutkan. Sebelum ini kaksin dia ada macam gelas arak yang minum, orang selalu minum apa? Champagne tu kan. Bawah tu kecil, lepas tu atas ada minum tu, yang tu. Wine glass. Aniyah ni orang yang minum arak yang macam root beer punya gelas tu yang besar tu. So itu adalah aniyah. Dan ini menggambarkan kepada jenis-jenis arak yang berlainan yang diberikan kepada mereka. Nak bagi rasa dulu. Sebab apa, bila dah masuk syurga mestilah nak try benda-benda yang dulu tak boleh kan. So masuk je tak payah minta, Allah bagi rasa dulu. Dan Allah sebutkan aniyah dan juga akwab ini dia diperbuat daripada kaca ketika di dunia, tetapi nanti di akhirat dia diperbuat daripada fiddah. Dia diperbuat daripada perak. Macam mana kita boleh membayangkan silver tapi transparent? Boleh bayangkan tak? Macam mana bayangkan? Tak boleh nak bayangkan. Silver yang transparent tak ada. Pergi Royal Selangor tu tak jumpa silver yang transparent kan. Kerana silver memang bukan sifat dia adalah transparent. Glass yang sifatnya adalah transparent. Menggambarkan apa? Specialnya. Dia bukan yang biasa. Sama macam kat dunia,
tapi dia berbeza. Allah berikan, Allah Allah upgrade lagi kan gelas nak minum. Padahal kalau kita minum pada gelas yang sama macam kat dunia pun dah seronok dah kan. Tapi Allah bagi gelas itu pun istimewa. Dan ini adalah salah satu gambaran pada kita bahawa Allah boleh kan. Itu saya pernah sebutkan sebelum ini tentang perkara-perkara dalam syurga ni kan. Bila kita membincang tentang perkataan nuzulan, betul tak sebelum ini? Apa kita cerita tentang nuzulan? Kan? Banyak benda dalam syurga yang Allah tak boleh nak cerita kat kita. Kenapa? Kalau Allah cerita kat kita, kita memang takkan dapat nak bayangkan benda tu. Macam ni, kita dapat bayangkan tak silver yang transparent? Tak boleh nak bayangkan. Kan? So satu. Yang kedua, bila Allah cerita tentang benda-benda yang kita tak boleh nak bayangkan apa yang akan jadi pada orang selalunya, dia akan mula jadi apa? Jadi kurang berminat. Sebab cerita benda yang dia tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak nampak. So orang jadi kuranglah berminat. Betul tak? Orang akan berminat bila cerita benda yang dia boleh nampak, bayangkan. Kan? Dia nanti di syurga akan diberikan rumah banglo, kan? Tanah hanya 2 ekar. Kan? Ada 18 bilik, ada swimming pool Olympic size. Kereta ada berapa, duit ada. Orang yang itu orang akan bekerja sebab orang boleh bayangkan. Kan? Dan ini satu je yang Allah cerita, salah satunya cerita dalam syurga silver yang transparent, tapi kita tak boleh nak bayangkan dah macam mana. Sebab itu Allah tak cerita apa sebenarnya yang ada dalam syurga. Allah tak boleh nak cerita. Sebab kalau Allah cerita, kita memang takkan boleh nak bayangkan, dan dia akan membuatkan kita rasa apa? Kurang berminat dengan perkara tersebut. Kan? Tapi Nabi sebutkan di syurga disediakan benda yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan kita tak pernah terlintas pun tentang perkara tersebut. Silakan. Ustaz. Jadi Kuah bin ni dengan bi'aniyatin ni, dia dah ada lah shape tu masa zaman tu. Masa masa Arab, ya betul. Waktu ayat ini diturunkan, betul. Itu betul. Dia orang dah hadir dah. Semua ni dia orang dah hadir dah. Dia orang boleh imagine except for the perak tu kan. Betul. Dia orang boleh imagine dah. So Al-Quran memang cerita benda yang dah ada yang boleh dibayangkan. Kanat qawarira min fiddah. Keadaannya laksana kaca, sedang ia dari perak. Allah ulang lagi sekali. Allah saja ulang lagi sekali. Qaddaruha taqdira. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Baik. Sebutkan di sini. Kita lihat pada bahagian qaddaruha taqdir. Allah ulangkan 2 kali sebelum itu. Yang bekas minuman itu dibuat daripada perak yang transparent ibarat kaca. Allah ulang lagi sekali kerana Allah nak suruh kita fikir. Boleh fikir tak apa rupa bentuk dia? Tak boleh nak fikir. Akal kita tak sampai nak memikirkan tentang perkara tersebut. Qaddaruha taqdira. Pelayan menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan penggunanya. Kita nak lihat dia kepada 2 poin. Yang pertama ialah qaddaruha taqdira, menggambarkan kepada penghuni syurga yang sedang muttaqiin tadi, tengah duduk santai-santai, relax-relax gitu kan. Okay. Kemudian pelayan datang dengan membawa minuman. Dan qaddaruha taqdira, cerita penghuni syurga ketika itu bila melihat pelayan datang dengan membawa minuman, maka dia excited. Kenapa?
kerana minuman tu minuman yang dia tahu, minuman yang special, minuman yang dia teringin nak minum lama dulu. So bila pelayan datang bawa, dia excited dan mata dia tak lepas pandang daripada minuman tersebut. Qaddaruha taqdira, menunjukkan penghuni syurga excited dengan minuman yang dibawa dan mata dia tak lepas pandang daripada minuman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, qaddaruha taqdira. Seperti mana yang disebutkan dalam terjemahan, pelayan datang bawa minuman dan pelayan menghidangkan kepada kita minuman, yang mana minuman itu adalah minuman yang kita inginkan, ikut flavor yang kita inginkan, mengikut cita rasa kita seperti mana yang kita inginkan. Contoh, kalau kita pergi minum kat kedai kan, hari itu kita nak minum nak minum teh tarik contohnya. Dalam banyak-banyak minuman, kita nak minum hari itu teh tarik. So pelayan tu dah tahu dah kita nak minum teh tarik. So dia datang tu, dia memang nak serve kepada kita teh tarik. Dia dah tahu dah. Yang kedua, kita nak minum teh tarik, tapi kita nak minum dalam gelas besar. Dan kita nak minta susu lebih. Minta susu lebih kan. Sebab nak rasa macam mana kecaman ni. Dia minta susu lebih. Kan. So pelayan tu akan, air yang dia nak serve tu adalah teh tarik. Dia nak serve dalam gelas yang besar dengan susu lebih. So itulah qaddaruha taqdira. Minuman itu mengikut sebiji macam mana yang kita inginkan. Kan, qadar itu adalah mengikut kadar yang kita inginkan, mengikut kita punya taste sebiji. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi minum, kadang pergi restoran yang mahal pun, kadang ada, bukan cerita tentang makanan, cerita tentang minuman je yang tak kena dengan selera, betul tak? Adalah terlebih manis lah, terkurang ni lah, terkurang itulah kan, ada yang tak tepat dengan selera kita. So itu cerita di kedai-kedai ataupun hatta di restoran yang mahal, yang mewah. So ini cerita di syurga, qaddaruha taqdira, dia akan buat mengikut sebiji macam mana yang kita inginkan. Kenapa begitu? Dia kembali kepada ayat yang atas tadi, wa jazahum bima sabaru tadi, pada ayat ke-12. Apa yang Allah nak jaga? Allah tengah nak jaga apa? Kita punya perasaan, kita punya emosi. Kita kan kadang order air, dah beritahu dah, saya nak teh tarik kurang manis. Tiba-tiba datang teh tarik manis. Kita ni rasa macam mana kan? Kadang kita tak adalah rasa marah, tapi rasa macam saya minta kurang manis lagi. So dia dah jadi panjang cerita tak? Benda tu pun Allah elakkan. Padahal kita okey je kalau minta tukar bagi kurang manis, okey je, tak ada apa pun. Kan? Tapi punya Allah nak menjaga perasaan dan emosi penghuni syurga, sampaikan dia tak payah cakap apa-apa, perfect dah, ikut macam mana yang dia inginkan. Kenapa? Allah nak jaga perasaan dan juga emosi tu penghuni syurga. Dan minuman yang dihidangkan pula, minuman pelbagai jenis, dan qaddaruha taqdiran, minuman itu adalah cukup mengikut apa yang kita nak, tak membazir. Kadang kita bila berpuasa contohnya kan, pergilah bazar Ramadan, berapa banyak air yang kita beli? Air tembikai beli kan, tengok air katira beli kan, tengok air jagung beli, air soya beli, air buah kan belilah, ada tembikai, ada urin, teringin, macam-macam jenis buah ada kan, campur air lagi yang lain macam-macam kan. Tapi bila buka berapa banyak yang minum? Sikit, baki tu apa? Buang. So qaddaruha taqdiran, menunjukkan penghuni syurga dia boleh minum banyak jenis minuman yang dia inginkan, dan minuman itu takkan ada yang lebih, dia memang cukup-cukup untuk penghuni syurga itu. Kenapa Allah kisahkan tentang perkara itu? Minuman tu tak ada lebih kan? Kerana kalau minuman tu ada lebih,
kadang-kadang orang macam, kalau kita cerita tentang ibadullah kan, ketika mana mereka makan pun mereka nampak ada portion orang lain dalam makanan mereka, betul tak? So rasa-rasanya ibadullah, ada tak mereka nak membuang makanan? Tak ada. Dan rasanya mereka senang hati tak kalau tengok ada makanan lebih. Dia dah makan dah ni, dah kenyang, tapi ada makanan lebih, ada minuman lebih. Rasanya ibadullah, senang hati tak tengok perkara tu? Dia tak senang hati, dia tak suka dengan keadaan tu sebab dia tahu akan membazir. So qaddaruha taqdira, Allah nak meraihkan ibadullah yang mana dia orang tak suka membazir. Dan kalau dia tengok nanti ada air lebih, membuatkan nanti terfikir, habis air ni nanti macam mana, siapa yang nak habiskan? Takkan nak buang. Kan? So Allah punyalah nak mengelakkan benda-benda tu. Kan air yang di-serve pun nanti dia ngam-ngam je. Kita habis minum, air tu pun dah habis dah dalam botol ataupun jug yang serve kepada kita. Bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap apa? Terhadap perasaan dan juga emosi penghuni syurga. So ceritanya di dunia ialah apa? Ustaz, Ya, saya. Silakan. kalau ikutkan punya tinggi standard tu Ustaz kan, standard dekat syurga tu, jadi mana standard nak masuk pun tinggi. Kita kerja lebih kuat lagi nak masuk lagi. Betul. Ya, kena kerja lebih kuat. Sebab kita semua akui lah kan, nak menjadi seorang yang taat kepada Allah, even untuk benda-benda yang asas, benda-benda yang wajib, itu pun masih menjadi satu cabaran pada kita, betul tak? Apatah lagi kalau kita nak buat ekstra, kan? So betapa Allah nak menghargai usaha kita di dunia ni. Walaupun kita orang yang solat, kita solat on time, kita solat jemaah, kadang orang lain tak tahu pun. Kita buat perkara sunat, mungkin kita bangun malam, kita mengaji ke, kita bersedekah, orang tak tahu pun, kan? Tetapi Allah tahu, dan Allah nak bagi tahu yang dia hargai apa yang kita buat tu, dan kita buat itu adalah dengan susah payah, kan? Kita kena bersabar dalam nak melakukan demikian, tambah pula dengan apa? Pelbagai lagi dugaan, ujian, cabaran dalam kehidupan kita. So setiap hari, setiap kita ni sebenarnya, kalau Allah buangkan pada kita perasaan, emosi, tak ada. Mudah tak kita nak hidup kat dunia ni? Senang sangat, betul tak? Senang kalau kita ni tak ada perasaan dan tak ada emosi. Kita akan mudah nak hidup kat dunia, tak ada apa-apa. Tapi yang membuatkan kita ni, apa yang kita buat dalam kehidupan jadi mencabar, kenapa? Kerana kita ada perasaan dan emosi tu. So tu buatkan kita jadi, hidup ni jadi mencabar. Benda yang kecil kadang terasa besar. Kenapa? Emosi, perasaan tu yang kita terbawa-bawa. Sebab itu pada awal lagi, kan, yang Allah nak jaga kepada kita adalah emosi dan juga perasaan kita, kerana itu yang paling Allah hargai pada diri kita. Itu yang paling Allah hargai. Ayat yang Allah turunkan berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad SAW. Adakah untuk menjadikan fizikal Nabi itu sehat dan gembira? Bukan. Nak menjadikan emosi Nabi itu, nak jaga perasaan Nabi itu. So bila Nabi down, turun satu ayat. Nabi sedih, turun ayat. Kan? Untuk tujuannya apa? Nak sentiasa, kan? Allah sebutkan litutsabbita bihi fuadak. Tujuannya untuk menguatkan fuadak, dada engkau, dalaman. So dalaman ini cabaran kita yang sebenar dalam kehidupan, dan itulah realitinya yang telah kita lalui pun. So kita boleh lihat dalam Al-Insan ini betapa Allah menjaga kita punya emosi dan juga perasaan. Dan mungkin gambaran juga kan, mencabarlah untuk kita nak capai. Allah bagi standard tinggi, so nak masuk tu pun standardnya juga tinggi. Tapi kita dengan keadaan kita yang sekarang ni pun, kita dah banyak dah kan bersusah payah, berpenat lelah, kan, kembali berendam dengan air mata, sedih dan juga kecewa. Walaupun kita ni hanya hamba Allah yang biasa-biasa je, tetap emosi dan perasaan kita tercabar. Dan sebab itu Allah akan hargai setiap emosi dan perasaan kita ketika di dunia ini. Baik, kita beritahu sebagai itu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim
لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إن لنا إخوة في العقيدة مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada malam ini, mudah-mudahan Allah niat sebagai amal yang saleh insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.